Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini 3 cerita, tapi cerita kali ni Abang tak tahu kenapa dalam banyak-banyak cerita yang Abang dapat, ini antara cerita yang buat Abang rasa resah gelisah. Nanti Abang ceritakan. Cerita yang resah gelisah tu jatuh kepada cerita nombor 2. Abang letakkan dia sebagai cerita nombor 2 sebab dia pengalaman seorang lelaki. Tapi kali ni ada 3 cerita. Jadi sebelum Abang lanjut kepada cerita, Abang nak ada iklan sikit lah. Ada kawan daripada Facebook minta Abang iklankan. Dia kata kalau siapa-siapa orang yang nak bercuti, bawa-bawa keluarga ni, masih lagi cuti sekolah kan, hari ni hari Sabtu rasanya, dekat Kota Samarahan. Seperti iklan yang Abang tunjukkan, poster yang Abang tunjukkan sekarang adalah rumah homestay. Siapa-siapa nak sewa Kota Samarahan, walaupun bukan cuti sekolah ke cuti sekolah, boleh kontak orang ni. Dia punya rumah pun cantik. Jadi kalau untuk tahu dengan lebih lanjut, Abang letakkan link di description box, iaitu dia punya WhatsApp link dekat situ. Boleh kontak-kontak dengan tuan punya. Tapi nombor telefon pun ada kan dekat sini. Jadi mana tahu kan ada nak pergi Kota Samarahan ke, nak bercuti dekat sana, boleh kontak dia. Itu adalah homestay yang sangat available dan cantik, insyaAllah. Okey, jadi tanpa kita membuang-buang waktu, jadi marilah kita berdoa bersama-sama. Moga Allah ampunkan dosa kita semua, panjangkan umur kita semua, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan urusan kita dan dirahmati hidup kita dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi berlepelat sikit. Jadi tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang lelaki, tapi gelarannya adalah Mar. Nama sebenarnya tak ada pula dia beritahu pada Abang, tapi dia tak larang untuk Abang gunakan nama yang sebenar. Jadi Abang gunakan nama yang sebenar, bukan nama samaran. Berlaku pada tahun 2001 dekat Labuan. Pada waktu tu, Mar kata sampai sekarang ni dia bekerja sebagai seorang jurutera dekat dalam bidang oil and gas. Maksudnya dalam bidang-bidang petroleum. Jadi dia kata pada tahun 2021, ujung-ujung tahun 2021, tiba-tiba dia kena COVID. Dengan kata lain, bila dah kena COVID, kenalah kuarantin. Dan dia kata pada waktu tu memang ada satu hotel yang menjadi lokasi untuk kuarantin. Semua orang akan kuarantin kat situ daripada company Mar, iaitu hotel yang terletak di Labuan. Nama hotel tak pula dia beritahu pada Abang. Dia kata bila dia sampai dekat hotel tu, dia rasa macam stres jugalah sebab terpaksa menghadap dengan penyakit COVID, dengan keadaan yang tak berapa nak sihat. Lepas tu pada masa yang sama pula, dia jauh daripada keluarga kan. Jadi cara yang paling baik untuk berhubung dengan keluarga dia adalah melalui WhatsApp dan juga panggilan telefon, dia kata. Bila dia sampai dekat hotel, benda pertama yang dia buat adalah ambil nafas, tenangkan fikiran supaya tidak serabut. Sebabnya penyakit COVID ni pada waktu tu masih lagi rasanya bilangan orang yang dapat vaksin masih lagi terhad rasanya. Masih lagi kita dalam vaksin yang pertama kalau tak silap Abang, ujung-ujung 2021. Masih lagi dalam vaksin yang pertama. Jadi dia kata memang agak menakutkan kalau kena COVID pada waktu tu. Okey, lanjut cerita. Jadi ceritanya bermula bila dia ni kena kuarantin dekat satu hotel sorang-sorang. Jadi sebelum naik dekat bilik hotel tu, memang dia kata menjadi kebiasaan dia bila sampai dekat satu tempat, dia akan tukar ringtone, terutama ringtone untuk WhatsApp. Sebabnya dia kata dalam keadaan sorang-sorang dekat bilik hotel, dia lebih seronok kalau tiba-tiba dapat WhatsApp. Kurang-kurang itu adalah membuatkan dia punya hiburan lah, menjadi hiburan. WhatsApp masuk, macam tu, hiburan. Nak dia kata WhatsApp daripada isteri dan anak-anak dia, dan itulah benda yang paling dirindui selain daripada WhatsApp ahli keluarga dan juga kawan-kawan. Bila naik dekat bilik hotel tu, dia kata tak ada apa-apa masalah. Dia punya WhatsApp ringtone ditukar kepada satu ringtone bunyinya macam ni, hello, macam tu. Tapi dia kata hello tu adalah bunyi suara budak.
Kebanyakan telefon Android memang ada ringtone ni. Dia cakap, abang pun tak perasan. Sebab abang ni jenis silentkan telefon. Bunyi dret-dret, bergegar je lah. Jadi dia kata dia pilih hello sebagai ringtone baru untuk WhatsApp dia. Jadi sikit-sikit, kejap-kejap masuk hello. Dia tahulah mesej tu daripada anak dan isteri dia. Naiklah dia dekat bilik hotel. Bila sampai dekat bilik hotel, dia tak rasa seram apa pun. Dia kata okey-okey je bilik hotel tu. Tak ada masalah. Tak ada mengemang-gemang. Dia punya pencahayaan pun cantik je. Jadi dia pun bersih-bersihkan diri. Rehatlah dekat katil. Pada waktu tu masih lagi siang. Jadi menjadi memang kebiasaan dia punya prosedur. Pesakit COVID tak boleh keluar daripada bilik hotel. Dan mereka mesti tinggal dalam bilik hotel, makanan semua dihantar. Mujurlah dia kata pada waktu tu line internet pun bagus. Dia kata dan dia ni adalah Mar ni adalah salah seorang penonton ahli keluarga besar Josie Penglipur Lara Channel. Jadi dia kata memang menjadi kebiasaan dia untuk dengar cerita-cerita daripada Abang Jo waktu-waktu lapang. Jadi dia kata dia banyaklah pada waktu tu dia gunakan internet YouTube untuk membuang-buang waktu, dia kata. Jadi daripada siang menjejak ke malam, maghrib, disebabkan dah tak tahu nak buat apa, keadaan badan pun dah rasa macam tak sedap juga sebabnya kena COVID. Dia pun teruslah lepas sembahyang isyak tu masuklah tidur. Kat sini mulanya cerita. Tengah-tengah dia melayan-layan mata waktu tu, antara kalau bahasa orang Johor empang-empang alang ataupun sedar dengan tak sedar. Tiba-tiba dia dengar hello daripada bilik air. Waktu tu dia terbuka mata. Dia nak pastikan mana datang perkataan hello tu. Sebabnya dia punya handset ada dekat sebelah telinga dia. Dia baring kat katil kan, dia letak sebelah katil dia. Tapi hello tu datang daripada bilik air. Besar mata untuk pastikan sebenarnya hello tu memang betul-betul bunyi hello ataupun bunyi berangan-berangan aja kan. Jadi dia pun diam, besarkan mata. Tapi bila dia tunggu selepas 2-3 minit, tak ada orang pun ucap hello. Hello tu memang sebiji sama macam dalam ringtone internet dia, ringtone WhatsApp dia. Jadi dia pun ambil masa betul-betulkan badan balik dan dia anggap tu mungkin berangan je lah kot. Perasaan je. Sebab dah sorang-sorang kan. Jadi dia pun atur-aturkan badan, nak tidurlah balik. Bila dia nak tidur, dekat tandas, dia dengar 2 kali hello. Hello, hello. Waktu tu dia terus terbangun. Terduduk dia dekat katil. Macam mana pula hello tu boleh datang daripada tandas? Padahal hello tu datang sepatutnya daripada telefon dia. Tapi telefon dia ada dekat sebelah dia. Jadi dia buka lampu, dia bergegas. Oh lupa abang nak cakap. Dia tidur tutup lampu. Gelap. Memang segelap-gelapnya. Itu menjadi kebiasaan dia. Bini dia pun dah tahu, dia kata. Dan tiba-tiba hello tu datang daripada tandas yang gelap. Kalau abang cuak dah abang cakap, aduh kecut perut aku tengok cerita ni. Jadi dia pun bergegas pergi bilik air. Buka tandas bilik air. Buka lampu. Cek. Ada orang ke tidak? Dan dia tengok juga bilik kiri kanan. Takut-takut pengunjung sebelum ni ada tertinggalkan handset. Pun gunakan ringtone yang sama. Hello-hello macam tadi. Jadi dia tengok-tengok dekat sinki, dekat tandas, dekat mana-mana lah kawasan dalam tandas tu. Tak ada pun handset. Jadi dia kata mungkin dia ni berangan. Tapi mana mungkin kalau dia berangan. Berangannya sama dalam masa dua kali. Dalam jarak masa yang sangat dekat. Mustahil dia kata. Jadi dia pun baring kat katil balik. Kali ni dia buat kali ketiga, tutup lampu, tutup semuanya. Tak ada sebatang cahaya, tak ada sebiji cahaya pun. Waktu tu dia olok-olok macam tidur. Dia tarik selimut, aircon kuat kan dia kata waktu tu. Tiba-tiba dia dengar sekali lagi. Hello, hello, hello. Datang daripada hujung katil dia. Pada waktu tu dia kata macam sah. Dia ada benda yang mendengki dia ni. Ataupun dia kata mungkin ada orang tertinggal handset dekat dalam bilik ni yang gunakan ringtone yang sama. Dia cepat-cepat bangun, buka lampu, dia buka semua biar terang. Dia cari dekat setiap sudut bilik tu.
mana ada handset, kalau-kalau lah ada handset yang tertinggal, termasuk bawah katil, bawah almari, bawah kerusi, memang tak ada handset yang tertinggal. Dia belik handset dia, ada tak mesej masuk daripada awal hello tadi, hello pertama, hello kedua 2 kali, hello ketiga 3 kali, tak ada satu biji handset, tak ada satu biji mesej pun yang masuk dalam handset dia. Jadi dia kata dia tak tahu macam mana nak terangkan, tapi memang dia dengar hello tu bukan macam hello yang makhluk alam sebelah punya suara hello macam tu, tak ada, bukan, memang hello betul-betul daripada ringtone. Cumanya lokasi pertama dekat tandas, lokasi kedua kat tandas, lokasi yang ketiga dekat hujung katil. Dia pun okay, relax, dia baca selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baca ayatul kursi 3 kali, dan akhirnya dia dapat ketenangan, dia boleh sambung tidur. Dia pun teruslah tarik selimut tidur. Tengah-tengah dia tidur, dia kata lebih kurang pukul 1 nak ke pukul 2, dia punya terkejut bila selimut yang dia tutup badan ditarik sesuatu. Dia waktu tu dalam keadaan gelap, macam mana selimut ni boleh kena tarik? Takkan selimut ni jatuh sendiri. Dia kata dia bukan jatuh sendiri selimut tu, memang ditarik. Meloncat dia daripada katil, cepat-cepat buka lampu. Abang nak cakap buka tingkap, salah, buka lampu, terangkan bilik. Terkejut gila dia. Dekat hujung katil dia ada seorang budak lelaki tengah menyangkung. Budak lelaki tu bila nampak Mar terus cakap macam ni, hello. Inilah yang paling buat abang menyampah kalau nak pergi tidur kat hotel. Tak ada nak tidur seorang-seorang dia, memang tidur ramai-ramai lah, ajak anak buah semua. Dia nampak budak tu menghellokan dia. Dia kata budak tu bogel, kulitnya pale, apa bahasa Melayu, pucat, kulitnya pucat. Lepas tu matanya besar macam biji, macam buah ciku, hitam mata dia. Mula-mula Mar tak terfikir, dia blur. Cuma yang dia ingat pada waktu tu, anak siapa yang sesat dalam bilik aku tengah-tengah malam ni. Itu yang boleh diingat. Selepas dia tenung budak tu lama-lama, dan budak tu tenung dia balik, tiba-tiba budak tu bangun dan budak tu lari masuk bilik air. Pada waktu tu pintu bilik air tertutup, cuma budak tu boleh menembusi pintu bilik air. Cepat-cepat Mar pergi ke bilik air, tengok kalau budak tu ada lagi ke tidak. Sebab pada waktu tu dia masih lagi yakin budak tu adalah budak anak manusia, bukannya anak alam sebelah. Tapi bila dia buka bilik air, tak ada siapa-siapa, tahulah dia sebenarnya itu adalah budak daripada alam sebelah, yang daripada tadi hello-hello kan dia. Mungkin sebagai salam perkenalan agaknya. Sebab tu malam pertama dia duduk dalam hotel tu sebagai pesakit COVID. Cerita yang kedua ni adalah masih lagi pengalaman Mar. Tapi yang tadi cerita malam pertama, ini cerita malam kedua. Yang ini yang abang seram. Okey, cerita je macam ni. Mar kata memang boring duduk dekat bilik. Tak ada buat apa-apa. Tengok TV, tengok handset. Tengok TV, tengok handset. Sambil-sambil tu dia tengok kalau abang punya video dah masuk video baru. Abang dah upload video baru, sebab memang jadi kebiasaan abang upload selang sehari kan. Hari ni ada, esok tak ada, lusa ada. Dan abang akan upload pukul 2 petang. Sempat buat promosi. Jadi dia kata dia tunggu, akhirnya masuklah juga abang punya video. Tapi dia kata dia ni memang orangnya berani. Dia kata dia tak berapa takut sangat, walaupun hari sebelum tu dia dah ada kedidengki dengan makhluk seperti budak kan. Jadi dia kata dia tak berapa takut sangat. Dia tak nak tengok video Abang Jo punya video waktu siang. Dia nak tengok video Abang Jo waktu malam, waktu makan-makan malam. Jadi dia kata dia tak sabar ni nak tunggu. Sambil-sambil tu dia tengok video daripada YouTuber lain. Dia kata untuk hiburan-hiburan, dia kata, dan dia simpan YouTube Abang untuk waktu malam. Terima kasih sangat-sangat, walaupun Abang punya cerita tak seram sangat, tapi cerita kali ni seram. Jadi
Dia kata dia simpan waktu malam. Oh, menunggulah dia sambil tengok TV, buat aktiviti, telefon anak, telefon bini, telefon kawan yang sama-sama COVID, duduk bilik sebelah. Dia kata tak ada apa nak buat, itu je lah. Mana-mana yang pernah ada pengalaman memang fahamlah perasaan Mar macam mana di kuarantin dalam bilik hotel. Walaupun keadaan bilik hotel tu sangat cantik dan bersih, dia kata. Tapi dia tetap tak rasa takut walaupun hari sebelum tu diganggu. Dan akhirnya makanan malam makanan malam pun dihantar ke bilik hotel dia lebih kurang pukul 8 lah malam, lebih macam tu lah, lebih kurang. Abang pun anggaran-anggaran masa je. Jadi dia kata pukul lepas isyak tu dia teruslah buka bekalan makanan dan dia pun startlah makan. Waktu dia start makan, waktu itulah dia buka salah satu cerita daripada YouTube Abang Jo, iaitu Jalan Ijo. Jalan Ijo antara cerita yang abang seram sebab kisah seorang lelaki yang lahir dalam ketuban. Lepas tu, kalau tak silap abang tu lah kan ceritanya, dalam ketuban, lepas tu dia jumpa dengan makcik rockers yang rambutnya keras tu, yang dia pegang rambut makcik rockers tu. Wow, cerita tu best. Okey, sempat promosi kali kedua. Tapi ini betul tau. Okey, sambung cerita. Dia pun tengoklah video Abang Jo tu sambil makan. Tiba-tiba dia kata dia pelik kenapa Abang Jo punya suara daripada suara yang biasa jadi suara garau. Abang pun tak tahu macam mana yang dimaksudkan garau, tapi dia kata mungkin suaranya macam ni. Macam contohnya lah abang cakap, pada suatu hari tiba-tiba, contohnya macam tu. Dia kata suara abang jadi garau. Selepas suara abang jadi garau, dia pun pelik juga. Dia stop dulu video, dia tengok video lain. Dia takut kalau speaker dia rosak ke, speaker pecah ke. Dia tengok video lain, okey je, tak ada masalah. Dia balik semula ke video Abang Jo, dia play video Jalan Ijo tu balik. Video tu masih lagi dalam suara yang garau. Abang lah suara garau tu. Macam tu. Lepas tu, lepas suara garau tu, tiba-tiba sela-sela abang cerita tu, abang mengilai dalam video tu. Abang sama tak pernah mengilai dalam video. Hihihi, macam tu lah lebih kurang kan. Dia kata abang mengilai. Waktu tu dia pelik. Dah pula tadi garau, ini mengilai. Biar betul Abang Jo ni betul ke tidak buat video ni. Tak apalah, dia kata dia cuba tutup handset. Tutuplah YouTube tu. Dia buka balik video. Selepas dia tutup tu, dia buka balik YouTube Abang Jo. Playkan video yang sama, iaitu video Jalan Ijo. Tapi pada kali ni, video tak ada suara. Daripada awal sampailah nak ke 5 minit, 10 minit, tak ada sebiji suara pun keluar. Yang ada adalah bunyi macam siaran habis. Waktu tu dia Mar sempat tengok komen. Kalau ada komen yang tulis, Abang Jo ni video keluar suara mengilai, keluar suara garau, keluar suara, tak ada suara siaran habis. Dia nak carilah kalau ada orang yang komen macam tu. Jadi dia tak adalah terkejut sangat. Dia kata kalau jumpa komen tu, tahulah dia yang Abang Jo ni memang salah buat editing video. Tapi dia kata dalam video tu tak ada komen, tak ada pun orang cakap video tu rosak. Tak ada pun orang cakap video Abang Jo tu tak ada suara. Semuanya okey. Jadi dia kata jangan-jangan handset dia rosak kot. Jadi dia pun tak apalah, dia kata dia tengoklah juga sambil makan. Walaupun dia kata bunyi suara yang keluar macam tu, suara siaran habis. Tapi dia tengok agaknya dia kata berdasarkan abang punya gerak mulut, dia boleh agaklah apa yang Abang Jo sebutkan. Macam tu. Dia kata, bolehlah ke macam tu. Mana tahu nanti, suatu hari nanti abang buat video tanpa suara pula. Teka abang cerita apa macam tu. Balik pada cerita. Jadi dia kata dia tengoklah sampailah habis. Dia tengok, dia kata sambil baca komen, dia tengok walaupun dia tak tahu yang apa Abang Jo cerita, dia main tengok aja setakat untuk memenuhi masa lapang, memenuhi masa sewaktu makan. Jadi dia kata habis saja dia tengok video tu, dia teruslah pergi bungkus makanan tu dibuang dan dia pun pergi cuci mulut. Sebab dah lepas sembahyang isyak semula kan. Jadi lepas makan bolehlah rehat-rehat nak tengok-tengok yang lain. Jadi dia pun habis makan, dia basuh mulut, dia pun pergilah ke handset. Handset tu dia letakkan dekat atas satu meja, sebab tadi sambil makan kita tengok. Dia pun capailah handset. Bila capai handset, dia dengar daripada belakang, best tak tengok cerita hantu?
Dalam video abang. Kalau macam tu, abang janganlah, Allahu Akbar, takut pula. Dia kata dia dengar daripada belakang dia orang sebut, best tak tengok cerita hantu. Tak huru-hara jadinya. Waktu tu dia kata dia tercampak handset dia jatuh dekat katil. Dia tengok handset tu terpadam macam tu aja, terpadam, dia kata tak terbuka. Dia tengok aja. Takut kalau bunyi suara tu datang untuk kali yang kedua. Dia tengok aja, oh tak ada pula. Jadi selang 2-3 minit tu dia ambil balik handset dia cuba on. Bila dia on sambil tu dia istighfar, Allah astaghfirullahalazim, minta keampunan pada Allah lah. Yang kita sepatutnya hanya takut pada Allah kan, bukan takut pada alam sebelah. Apa pengajaran pada abang juga. Dia tengok je handset tu balik, tak ada apa-apa. Dia play semula handset abang cerita Jalan Hijau, lancar, tak ada apa-apa. Jadi yang gangguan pertama, dengar suara garau, dengar abang mengilai, dengar pula suara serak-serak basah, lepas tu dengar pula orang cakap, sedap tengok cerita, best tengok cerita hantu. Tak ada pun suara-suara tu. Tapi dia kata dia buat keputusan malam tu dia tak nak tengok cerita Jalan Hijau. Dan dia yakin cerita Jalan Hijau tu ada sesuatu. Jadi dia pun tutup, dia planning untuk tengok besoknya. Tapi Alhamdulillah, bila besoknya dia tengok cerita Jalan Hijau, tak ada apa-apa masalah, semuanya berjalan lancar. Abang tak tahulah kalau kalian semua takut ke tidak, seram ke tidak dengan cerita yang kedua. Tapi abang sebagai orang yang menceritakan kisah Jalan Hijau, dan video abang itulah yang mengilai, garau, bunyi tak ada suara dan juga bunyi orang menegur tu. Abang rasa sangat-sangat terganggu bila dapat cerita ni. Okey, itu adalah tamat dengan cerita yang kedua. Cerita yang ketiga berlaku pada tahun 2003. Okey, yang alami ni adalah seorang budak lelaki, bukanlah seorang budak lelaki tapi lelaki dewasa lah. Namanya adalah Zaki. Yang ceritakan dekat abang bukanlah Zaki. Ni nama sebenar ni, tapi kawan kepada Zaki. Dia dah minta izin kepada Zaki untuk cerita ni diceritakan kepada abang supaya abang boleh sampaikan jadi pengajaran pada semua. Pada tahun tu dia kata 2003 diorang ni ada convention silat secara besar-besaran dekat Kelantan. Jadi semua pesilat-pesilat dikumpulkan di satu sekolah, bukan satulah, banyak sekolah, dan dia ditempatkan di satu sekolah dekat Kota Baru Kelantan, sekolah asrama. Dia kata sekolah tu tak ada apa-apa masalah, okey je, suasana cantik, aman damai, dan dia ditempatkan, Zaki dan juga kawan dia ni yang menyampaikan cerita ke abang dan juga Zaki, ditempatkan di sekolah tu di tingkat asrama tingkat 2. Dekat asrama tingkat 2 tu ada biliknya adalah seperti dom. Dalam bilik tu ada katil double decker 4. Jadi dengan kata lain ada 8 katil, ke-8 katil tu penuh. Di tengah-tengah dinding dalam bilik tu diletakkan satu cermin yang agak panjang juga, 4 kaki tinggi, 2 kaki lebar. Dengan kata lain, cermin tu memang itulah digunakan untuk menyikat-nyikat rambut sambil tengok cermin tu. Zaki ni ada satu kegemaran, iaitu dia suka menyanyi. Kalau keluar bilik air menyanyi, masuk bilik air menyanyi, dan dia ada satu lagi sifat yang tak disenangi oleh kawan-kawan dia, iaitu dia suka menyeru depan cermin. Hei cermin sakti, siapakah yang paling kacak di dunia ini? Contohnya macam tu, dia nyeru-nyeru. Lepas tu bila dia nyeru-nyeru macam tu, dia pula berlagak olok-olok macam dia lah yang paling kacak gitu. Dia buat-buat tu, dia gelak. Jadi dia kata itulah hiburan. Dia kata mula-mula kawan-kawan anggap tu kelakar, tapi lama-lama kawan-kawan anggap tu rasa macam nak sepak aja. Dia kata asyik-asyik menyeru cermin. Sampaikan ada kawan-kawan dia cakap, kau jangan menyeru-nyeru cermin, takut lain yang keluar nanti dekat dalam cermin tu. Dia kata tak ada masalah lah, tak ada apa. Jadi nak jadi cerita, pada satu hari, waktu tu malam. Bila malam, bukan kebanyakan, memang semua lampu bilik ditutup. Dan lampu yang terbuka adalah lampu di koridor. Dan lampu tu agak terang jugalah. Jadi Zaki ni memang jadi sifat dia, sebelum tidur, dia kena sikat-sikat rambut, menyisir rambut. Nak bagi cantik-cantik lah. Jadi bila tidur tu dalam keadaan yang sangat
cantik lah kan, sangat kemas lah. Jadi bila sampai dekat depan cermin tu, dia menyerulah cermin tu, "Hai cermin sakti, ini lelaki paling kacak sudah datang depanmu." Kawan-kawan dia ni daripada tak meluat jadi meluat. Lepas tu dia menyanyi-nyanyi depan TV. Depan TV, depan cermin tu. Lalu macam tu. Tengah orang yang lain ni semua dah memang dah sedia untuk tidur dah ni. Tengah-tengah dia menyanyi, tiba-tiba si Zaki tu menjerit. Dah lepas menjerit, lepas tu dia terjatuh ke lantai, baring ke lantai sambil tu dia mengelupur sambil menjerit, tolong macam tu. Jadi yang kawan-kawan dah sedia-sedia nak tidur ni, masing-masing terbangun. Dah kenapa pula Zaki macam ni? Bila kawan-kawan semua mendekati Zaki dah dalam keadaan kalang kabut. Dia kata, "Kau pergi daripada sini, jangan kacau aku," menjerit-jerit macam tu. Dan dia bangun, dia lari ke arah pintu. Tanpa dia perasan, dia sebenarnya berlari ke arah dinding, kelempung. Lepas melempung ke dinding tu, terjatuhlah Zaki ke lantai dan dia pengsan. Jadi ke-8 orang termasuk yang ceritakan dekat abang ni jadi cuak. Dah kenapa Zaki tadi menjerit-jerit, dah ni pula tiba-tiba dia melanggar dinding, pengsan pula. Jadi ramai-ramai angkat Zaki ke katil. Ditepuk-tepuklah muka Zaki. Kenapa ni? Dan selang 2-3 minit lepas tu Zaki pun sedar selepas mukanya disapukan dengan air selawat Nabi kan. Jadi bila Zaki sedar, Zaki terus pandang ke arah cermin. Jadi kawan-kawan dia tanya, "Kau kenapa? Tiba-tiba kau menjerit?" Dia kata, "Lepas tu aku berlari merempuh pula dinding." Zaki cerita, tadi dia kata waktu dia tengah sikat-sikat rambut, konon-konon dia menyerulah dekat depan cermin tu, siapalah yang paling handsome dekat dalam dunia ni, dia kata. Lepas tu dia belakang, "Akulah yang handsome." Dia cakap, itu pun dia cakap dalam hati. Tapi dia tak sangka tiba-tiba dekat dalam cermin muncul seorang lelaki yang buruk rupanya, dengan mulutnya, dagunya jatuh ke bawah, menampakkan darah-darah yang daripada koyakan mulut, yang terkeluar daripada koyakan mulut. Waktu tu dia kata dia ketakutan sangat sebab muka dalam cermin tu bukan muka dia, tapi muka seorang lelaki tua. Itu yang menyebabkan dia terkejut macam nak mati. Tapi selepas peristiwa tu, selepas peristiwa tu, Zaki tak pernah lagi menyeru depan cermin dan tak pernah lagi menyanyi-nyanyi dalam bilik, murung aja sampailah perkemahan tu, program tu habis, balik rumah masing-masing. Dan sejak daripada tu Zaki demam, ceritanya beberapa hari demam sebab terkejut. Nasib baik dia kata benda tu tak keluarkan tangan, cekik dia. Alhamdulillah. Jadi dia kata itu adalah pengalaman dengan cermin. Cukup 3 cerita hari ni. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang dah lama tak rasa kecut perut. Hari ni abang kecut perut. Terima kasih juga yang membeli baju nak dijadikan cerita, JSPL, sambal lara dan juga perapan sate. Ada juga yang bagi komen ke abang, "Bang, abang hari tu buat iklan perapan sate tapi tak berapa nak nampak. Tapi insya-Allah nanti kalau lapang-lapang nanti abang buat lagi iklan perapan sate." Mungkin hari tu abang nervous kot, lebih kurang lah kan. Biasalah orang nak mula-mulakan perniagaan, nervous tu lebih teruk daripada orang yang biasa. Jadi takut-takut lah macam mana pandangan orang. Terima kasih sangat-sangat menonton video abang daripada mula sampai habis. Moga-moga jadi iktibar pengajaran untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.